Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asnurul Aisyah binti Musman dan bersama rakan saya Nurul Amrina binti Cik Tengah akan membentangkan tajuk Syura dalam Pentadbiran Islam. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, syura bermaksud mesyuarat atau bermusyawarah untuk mendapat keputusan menurut suara terbanyak atau dalam erti kata lain, proses perbincangan atau permuafakatan untuk mencapai persetujuan bersama dalam membuat keputusan mengenai sesuatu polisi atau tindakan. Sistem syura telah lama digunakan sejak dari zaman Rasulullah SAW dan terus diamalkan oleh 4 orang khalifah setelah kewafatan Nabi yang dikenali sebagai Khalifah Ar-Rashidin. Keempat-empat orang khalifah ini dipilih untuk menjadi pemimpin pada zaman mereka melalui sistem syura itu sendiri. Seterusnya, terdapat beberapa definisi syura. Yang pertama, menurut Quraisy Shihab, musyawarah yang diambil daripada kata akar syawara bermaksud mengeluarkan madu dari sarang lebah. Selaras dengan makna dasarnya, madu dihasilkan oleh lebah, maka musyawarah hendaklah seperti lebah, iaitu makhluk yang sangat berdisiplin, kerjasamanya amat menakjubkan, di mana sahaja ia bertenggek tidak pernah memusnahkan, tidak mengganggu kecuali diganggu. Justru, secara tidak langsung, syura bermaksud memilih idea yang terbaik dengan menghimpunkan sejumlah orang yang mempunyai hujah, pengalaman, kecanggihan pendapat dan syarat-syarat lain yang mana mereka dapat memberikan pendapat yang betul dan keputusan yang tepat. Menurut Ar-Raisuni pula, konsep syura adalah mengeluarkan manusia dari sifat utamakan diri sendiri kepada lapangan jemaah dan masyarakat serta mengambil tanggungjawab dari kedudukannya dan pemikirannya. Akhir sekali, menurut Abdul Hamid Ismail, istilah syura ialah mendatangkan pandangan dari pakar sesuatu bidang untuk mencapai keputusan sesuatu perkara lebih hampir dengan kebenaran. Berdasarkan ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 159, ulama telah bersepakat bahawa hukum syura adalah wajib. Hal ini adalah kerana sekiranya melihat kepada peranannya yang amat besar untuk mewujudkan sistem pentadbiran dan pemerintahan yang adil dan disepakati, dengan ini para ulama telah menegaskan lagi bahawa hukum syura adalah wajib ke atas para pemimpin dan rakyat di setiap tempat dan masa untuk menjaga kemaslahatan kehidupan sejagat. Prinsip syura terbahagi kepada 3. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber rujukan utama. Syura berprinsip untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber rujukan utama dalam mempertimbangkan sebelum menentukan keputusan bersama. Hal ini adalah kerana untuk mengelakkan daripada berlakunya sebarang kekeliruan dan kekacauan pada keputusan yang akan dimuktamadkan. Yang kedua, mengutamakan prinsip kesepakatan dan kesefahaman dalam menangani dan menyelesaikan sesuatu isu atau masalah ummah. Syura juga telah mengutamakan prinsip kesepakatan, keselamatan dan kesatuan pendapat serta pandangan dalam menangani dan menyelesaikan sesuatu isu atau permasalahan ummah. Dalam syura tidak boleh mengamalkan sikap pentingkan diri sendiri kerana ia melibatkan penglibatan ramai orang, khususnya berfokuskan kepada kepentingan maslahah ummah. Jadi, untuk menyelesaikan permasalahan ini perlu kepada kesatuan dan kesefahaman dalam ahli-ahli majlis syura itu sendiri. Yang ketiga, tidak hanya mementingkan keputusan majoriti sahaja. Sistem syura juga tidaklah hanya mementingkan kepada keputusan majoriti sahaja. Sebaliknya, apabila terdapat pandangan ataupun pendapat yang bernas yang telah diketengahkan oleh orang lain, maka ahli-ahli dalam majlis syura itu sendiri wajib untuk menghormati dan menghargai pandangan yang telah dilontarkan untuk dijadikan sebagai nasihat yang boleh direnungkan dan dipertimbangkan untuk kepentingan bersama. Pentadbiran atau pengurusan yang berasaskan syura merupakan tahap kecemerlangan dan hala tuju pencapaian sebuah organisasi yang menjalin pembentukan kualiti kepimpinan yang berkesan. Di sini terdapat beberapa kepentingan syura dalam pentadbiran. Pertama, dapat mendekatkan rakyat dengan pemerintah. Sesuatu keputusan mesyuarah tidak tertakluk kepada keputusan pemimpin, tetapi turut mengambil kira pendapat dan pandangan dari orang-orang bawahan termasuk ahli organisasi.
Kekuatan syura terdapat pada kenyataan bahawa musyawarah membawa organisasi lebih dekat antara satu sama lain dan memberi kesempatan bagi mereka untuk menyuarakan pandangan tentang permasalahan yang menyangkut antara ahli organisasi. Kedua, dapat menegakkan dan menyebarkan agama Islam. Syura juga berkepentingan untuk menegakkan agama Islam ke setiap pelosok tanah air yang menggambarkan sistem tersebut. Islam memberi penekanan yang amat besar terhadap konsep syura. Selain itu, syura juga dapat memberi hak kepada manusia untuk berfikir dan menggunakan kebijaksanaan mereka dengan menyuarakan pendapat-pendapat mereka terhadap sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara. Seterusnya, kepentingan syura adalah sebagai penasihat dalam kepimpinan Islam. Hal ini adalah kerana syura dilihat sebagai penasihat bagi setiap keputusan yang dibuat oleh seseorang pemimpin dalam kepimpinan dan sebagai medan perbincangan strategi dan pengkhususan kerja dalam sesebuah kepimpinan Islam. Selain itu juga, syura dapat membentuk akhlak mulia dalam kepimpinan. Setiap pendapat yang dilontarkan akan melahirkan seseorang yang berwatakkan kepimpinan, sekaligus dapat mewujudkan kelompok yang berfikiran terbuka, menghormati pendapat orang lain, berpandangan positif terhadap kritikan, tidak menyakiti hati orang lain sama ada melalui perkataan dan perbuatan dan sebagainya. Peranan Majlis Syura. Menurut Al-Raisuni, syura mempunyai beberapa peranan penting dalam kehidupan Muslim dari sistem kekeluargaan sehinggalah ke bidang politik dan pemerintahan. Ia boleh dibahagikan kepada beberapa perkara berikut. Yang pertama, memperkasa pemikiran. Apa yang dimaksudkan antara pemerkasaan pemikiran dengan syura adalah melalui proses permusyawaratan disebabkan oleh perkumpulan dan perjumpaan daripada pelbagai golongan, sama ada daripada golongan cerdik pandai, golongan alim ulama, golongan intelektual dan sebagainya, maka boleh menimbulkan pelbagai idea dan buah-buah fikiran yang boleh diperkembangkan dan hasil daripada perbincangan secara terbuka tersebut. Yang kedua, menyuburkan kebebasan. Kebebasan yang dimaksudkan dalam konsep syura bukanlah dari sudut negatif seperti menentang atau menyuarakan suara yang berbau perkara-perkara yang tidak elok, namun kebebasan bersuara ini adalah bertujuan untuk menyuarakan pendapat atau suara yang boleh mendatangkan manfaat yang boleh dirasai oleh semua orang. Hal ini adalah kerana sekiranya konsep ini diteruskan atau dilaksanakan, maka setiap golongan dapat dibentuk untuk bersama mengadaptasikan syura dengan memberi nasihat dan pendapat yang baik. Yang ketiga, kestabilan pentadbiran. Peranan syura yang terakhir adalah mengenai kestabilan pentadbiran. Perkara yang melibatkan pentadbiran adalah merupakan perkara yang paling penting untuk memastikan sesebuah negara berada dalam keadaan yang sentiasa aman dan harmoni. Seterusnya, kesan syura dalam pentadbiran negara. Pertama, penghayatan syura dalam pentadbiran negara mewujudkan persefahaman, iaitu tafahum. Kurangnya persefahaman mengenai matlamat pentadbiran akan menyebabkan individu dalam sesebuah organisasi menghadapi masalah untuk melaksanakan tanggungjawabnya yang telah diamanahkan. Sebaliknya, keputusan yang diambil melalui syura akan menjurus kepada peningkatan kerjasama, komitmen, persefahaman dan keharmonian dalam organisasi. Oleh itu, persefahaman akan menghasilkan pencapaian kerja yang lebih baik hasil daripada pemupukan kerjasama, tolong-menolong dan pelibatan pelbagai pihak. Kedua, keterbukaan atau tazamuh. Melalui syura akan membangunkan organisasi pentadbiran yang memiliki sifat terbuka dan menggambarkan dasar kesediaan untuk dikritik, mendengar dan menerima pandangan orang lain. Ketiga, keseimbangan atau ta'awun. Dalam konteks pentadbiran negara, keseimbangan adalah sikap setiap individu dalam organisasi yang menolak keterlaluan sama ada dalam menetapkan sesuatu peraturan, sasaran kerja, kriteria penilaian dan jangkaan yang diharapkan. Oleh itu, keseimbangan yang diamalkan oleh pekerja atau pentadbir dapat mengelakkan mereka daripada berbuat tindakan yang melampau. Hal ini kerana Islam amat membenci sebarang perbuatan yang melampau serta berlebih-lebihan. Seterusnya, keadilan atau adalah. Untuk mencapai objektif syura dalam pentadbiran, setiap ahli organisasi haruslah bersikap adil sepanjang proses syura dilakukan. Pelaksanaan sebuah organisasi pentadbiran yang adil akan mengelakkan daripada berlakunya konflik, ketidakpuasan, stres dan kekecewaan dalam kalangan ahli.
Akhir sekali, kasih sayang atau mahabbah. Terdapat sikap kasih sayang di antara pemerintah dan rakyat akan mewujudkan persekitaran negara yang aman serta saling hormat menghormati. Kasih sayang ini akan membuatkan pentadbir dan ahli sesebuah organisasi saling bekerjasama, saling hormat menghormati dan saling bertolak ansur. Terdapat perbandingan ataupun perbezaan antara syura dalam Islam dengan syura pada zaman sekarang di Malaysia. Kita mulakan dengan syura dalam Islam. Syura dalam Islam bersumberkan daripada Allah dan sentiasa berlandaskan di atas garis syariat dan juga berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Syura dalam Islam bercirikan kepada keimanan kerana sistem syura itu sendiri mengamalkan ajaran Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dalam pemilihan pemimpin, syura dalam Islam melihat kepada kepribadian yang baik dan sasiah yang tinggi. Pada kebiasaannya, syura dalam Islam ahlinya terdiri daripada para ulama yang memiliki sifat-sifat yang tertentu. Keputusan syura dalam Islam ditentukan merujuk kepada syariat Islam iaitu berpandukan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pada kedudukan rakyat pula, syura dalam Islam meletakkan semua orang pada darjah yang sama dan setaraf dan membezakan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Dan syura dalam Islam berkeperluan iaitu wajib pada setiap masa dan hukumnya berbeza mengikut keadaan. Seterusnya, syura pada zaman sekarang. Syura pada zaman sekarang bersumberkan kepada sokongan majoriti sahaja dan disokong juga oleh orang yang fasik serta orang yang kafir. Ciri-ciri umum syura pada zaman sekarang dikhawatiri wujudnya kekufuran kepada Allah kerana sekiranya perkara tersebut boleh mendorong ke arah kekufuran tetapi mendapat sokongan majoriti sepenuhnya, maka perlu diteruti oleh semua orang. Melalui pemilihan pemimpin pula berdasarkan kepada pilihan raya dan juga kelaikan sahaja. Ahlinya dalam syura pada zaman sekarang ialah anggota Dewan Parlimen dan Negeri dalam sistem demokrasi yang tidak diketahui sama sekali sikap dan sifatnya. Keputusan syura pada zaman sekarang hanya mengikut suara majoriti tanpa mengira kehendak agama. Dan kedudukan rakyat dalam syura pada zaman sekarang mempunyai perbezaan dari segi pangkat dan kehormatan dan tidak membezakan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Akhir sekali, tiada kewajipan untuk menjalankannya kerana dikhawatiri hukumnya bertentangan dengan ajaran Islam dan juga boleh mendorong ke arah kekufuran. Kesimpulannya, keunggulan sistem pembuatan keputusan Islam, syura, adalah terpancar daripada sumber asas wahyu dan penghormatan yang diberikan kepada kemampuan akal manusia. Panduan yang dikemukakan dalam syariat sebagaimana yang dibincangkan dilihat mampu memberi asas kukuh dalam pembinaan keputusan yang tidak perlu dipertikaikan. Islam adalah petunjuk kepada kehidupan manusia. Oleh yang demikian, tidak wujud sebarang keraguan terhadap keunggulan sistem syura sebagaimana yang telah dikemukakan dalam kerangka pembinaan model budaya pengurusan menyeluruh. Sekian daripada kami. Terima kasih.